Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, hadirin hadirat, para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam siri episod kuliah Maghrib kita bersama-sama, seperti yang kita bersama-sama berjumpa pada setiap hari Rabu selepas solat Maghrib di Masjid Al-Islah. Namun berbeza sedikit daripada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pertemuan malam ini kita tidak bertemu di Dewan Salat, tapi lebih kita bertemu di alam maya melalui wadah FB yang ada. Mungkin yang anda tonton di handphone anda, di alat-alat yang ada pada masa hari ini yang memudahkan interaksi dan perkongsian berterusan. Dakwah dapat terus dijalankan dan pengajian kita tidak terhenti walaupun dengan pelbagai keadaan yang berlaku pada masa ini, pada hari ini, yang kita terus menerus berdoa semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk kita menempuh segala ujian dan juga memberikan kemudahan untuk segala bencana yang berlaku ini diberikan jalan keluarnya, segala musibah ini dihilangkan dan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, kita tidak ingin melepaskan peluang masa yang ringkas yang ada pada malam ini untuk kita menyambung kembali perkongsian berkenaan hadis-hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Kita telah bersama-sama menempuh banyak hadis-hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita telah melihat bab-bab yang awal yang dibincangkan oleh Al-Imam An-Nawawi, khususnya dalam bab ikhlas ataupun dalam bab niat. Setelah itu dalam bab taubat. Setelah itu dalam beberapa bab lain, dan kali ini kita masuk kepada suatu bab yang sangat unik. Perbincangan yang bukan sahaja unik daripada sudut tajuknya saja, tapi berbanding jumlah hadis-hadis yang ada dalam bab ini dengan bab-bab yang sebelum kita jumpa adalah jaraknya ataupun jangka hadisnya, jumlahnya agak ketara berbeza. Kalau dalam hadis bab yang kita ingin bincangkan ini yang disebut sebagai bab as-sidq, kita mempunyai atau Imam An-Nawawi memperuntukkan 6 hadis berbanding dengan bab-bab yang lain. Yang mungkin bab yang sebelum-sebelum ini Imam An-Nawawi memperuntukkan 29 hadis, dalam bab ikhlas juga beberapa hadis-hadis. Tapi dalam bab as-sidq, bab yang bertajuk kebenaran ini, Imam An-Nawawi memperuntukkan 6 hadis. Mungkin kerana jumlah hadis-hadis yang membincangkan tentang bab ini tidak terlalu banyak berbanding dengan bab-bab yang lain, ataupun mungkin dengan 6 hadis ini sahaja, dengan perkongsian yang ada ini sahaja sudah cukup untuk menjelaskan kepentingan tajuk yang ingin dibincangkan ini, dan bahkan keutamaan tajuk ini diletakkan di bahagian-bahagian awal perbincangan, bab yang keempat. So di kalangan banyak lagi bab-bab yang lain yang ingin dibincangkan oleh Imam Nawawi, Imam Nawawi meletakkan bab as-sidq pada bab yang keempat, walaupun jumlah hadisnya sikit tapi diutamakan. So kita ingin melihat dengan konsep pemikiran Imam An-Nawawi rahimahullah meletakkan hadis ini di sini, menunjukkan bahawasanya bab ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan seharian umat Islam, hamba Allah di atas muka bumi ini. So kita telah melihat banyak hadis-hadis lain. Bagi para penonton, para pendengar yang bersama-sama dalam siri kuliah Maghrib, kita telah lihat pada pertemuan yang lalu di Masjid Al-Islah sendiri secara fizikal kita berjumpa. Kita berada pada hadis ke-58 atau hadis ke-5 dalam rentetan hadis-hadis bab as-sidq. Kita telah melihat sebahagian perenggan awal lah, ataupun bahagian pertama daripada hadis ini, kerana hadis ini agak panjang berbanding dengan hadis-hadis yang lain, mungkin setengah ataupun kurang lagi daripada itu jangka tempoh hadisnya.
Hadis yang kelima ataupun hadis ke-58 ini, kalau kita bacakan kembali, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wasalamuhu alaihim faqala liqaumihi. Saya pecahkan sedikit demi sedikit untuk memudahkan kefahaman bersama. Minggu lalu ataupun kemarin kita telah pun melihat perenggan awal menceritakan tentang baginda sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan atau merelatekan sebuah kisah nabi di antara nabi-nabi yang terdahulu. Cerita yang berlaku pada seseorang sebelum Rasulullah SAW, sebelum kaum yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Pernah pada masa tersebut seorang nabi di kalangan para nabi, tidak disebutkan nama, tidak didetailkan mana tempatnya dan sebagainya, pernah berlaku arahan untuk pergi berperang, ghaza, berperang, ini menentang musuh. Kita tahu peranan seorang nabi itu satu yang paling utama, yang semua nabi akan mempunyai peranan yang sama, tidak lain dan tidak bukan menegakkan syiar tauhid. Yang ini menyembah hanya Allah, Tuhan yang Esa. Tidak boleh untuk menyekutukan Allah. Tidak ada sedikit pun unsur syirik di dalam kehidupan masyarakat. Yang mana kita tahu daripada zaman awal lagi, daripada selepas Nabi Adam, antara kehidupan umat manusia daripada selepas Nabi Adam sehingga Nabi Nuh, berlaku banyak syirik, penyelewengan dalam menyembah Tuhan. So setiap Nabi diutuskan, antara kerja yang besar, yang paling utama adalah untuk mengelakkan manusia daripada syirik, yakni menyekutukan Allah, dan kembali ke tauhid, menyembah Allah Azza wa Jalla. Bila kita lihat ada berlaku arahan peperangan, maka kita akan dapat satu andaian yang paling besar. Kenapa berlaku peperangan ini adalah kerana umat pada masa tersebut telah pun melanggar perintah yang paling besar ini, yakni mungkin umat tersebut telah pun menyekutukan Allah, telah pun berlaku syirik kepada Allah Azza wa Jalla. So bila disuruh untuk berperang, maka umatnya pun berperang. Tapi Nabi tersebut memperingatkan, la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin. Tak boleh semua orang mesti ikut pergi berperang, tapi tidak boleh seseorang yang memiliki wanita, ataupun dalam terjemahannya mungkin kita boleh tafsirkan maksudnya seseorang yang mempunyai seorang isteri yang baru dinikahi, wa huwa yuridu an yabna biha, dan dia ingin bersama, yang ini bersetubuh dengan isterinya, walamma yabni biha, tapi tak sempat nak bersetubuh dengannya pada malam hari. Orang ini tidak dibenarkan ataupun tidak dipelawa, tidak diterima ikut serta bersama-sama dengan Nabi ini. Wala ahadun bana buyutan, dan tidak boleh juga seseorang yang baru membina sebuah rumah, lam yarfa suqufaha, tapi tak sempat nak ditutup atapnya, ataupun tak sempat nak dibina sesuatu bumbung di atasnya, tak sempat nak diangkatkan bangunan lain untuk menutup atap dan bangunan tersebut. Golongan kedua ini juga tidak diterima untuk ikut serta dalam peperangan. Dan yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantaziru auladaha. Juga golongan yang baru sahaja membeli seekor kambing atau kambing-kambing, dan atau membeli unta-unta. Khalifatin, terjemahan yang disebut oleh Imam Nawawi sendiri, bermaksud unta bunting, unta yang mengandung, yang akan melahirkan anak-anak unta. Itu juga ghanam, yakni binatang-binatang yang boleh pembiakan, boleh ada potensi untuk keuntungan selepas dibeli suatu binatang tersebut. Adalah unsur-unsur bisnes dalam bab ini. Dan orang yang membeli itu yantaziru, menunggu auladaha, menunggu dapat hasil anak daripada mungkin unta, anak unta, kambing, anak kambing, untuk disebut sebagai keuntungan dalam bab bisnes ini. Golongan ketiga ini juga tidak dipelawa bersama-sama dengan tentera-tentera berperang. Kalau kita lihat yang kemarin juga kita sebutkan, mana-mana nabi yang hidup, termasuk Rasulullah SAW, apabila mereka berdakwah, kebiasaannya mereka melalui ujian-ujian dan cabaran. Dan setiap nabi itu ada cabaran-cabaran yang teristimewa. Ada nabi yang diuji dengan keluarganya yang tidak menerima dakwahnya. Ada nabi yang diuji dengan mungkin keadaan kesihatannya. Ada nabi yang diuji dengan berbagai nikmat yang besar, tapi itu juga dikira sebagai ujian. Semua nabi menerima ujian masing-masing. Tapi kebiasaannya apabila digambarkan ujian ini dalam bentuk berperang, menentang,
dalam bentuk mungkin berkeras dalam untuk mengajak seseorang menyembah Allah. Kebiasaannya para nabi ini termasuk kategori mereka-mereka yang bukan yang kuat. Tidak kita sebut yang terlalu lemah, tapi bukan yang terlalu kuat. Yang nak ditentang tu adalah golongan yang lebih kuat. Mereka-mereka ini adalah golongan yang perlu untuk berkerah tenaga lebih. So itu konsep pertama. Bila jumlahnya tu mungkin tak berapa banyak, pula tu Nabi ni perintahkan orang yang baru berumah tangga tak payah ikut, orang yang baru bina rumah belum siap pun tak payah ikut, orang yang baru beli binatang-binatang ternakan belum dapat hasilnya pun tak payah ikut. Kita boleh bayangkan jumlahnya makin sedikit. So di sini kita cuba bayangkan situasi pada masa tersebut. Kita sambung kembali. Sehinggalah fadana minal qaryati salatal asar au qariban min dhalik. Kemudian dah berperang tu, perang satu hari lah senarionya, sampailah waktu asar atau qariban min dhalik, maknanya nak dekat malam lah, dah nak dekat gelap, dah nak dekat senja. Faqala lisyams, Nabi tu berkata kepada matahari, innaka ma'muratun wa ana ma'mur. Kamu diperintahkan, yakni kamu diperintahkan untuk mengelilingi bumi, untuk bergerak di atas landasan kamu. Aku juga diperintahkan, yakni aku sebagai seorang Nabi bersama dengan umatku diperintahkan untuk menegakkan syiar Islam atau dakwah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi itu berkata, Allahumma bisha alaina, ya Allah, engkau tahanlah matahari ini daripada bergerak ke atas kami. Maksudnya pada waktu tersebut gambaran yang digambarkan adalah kalau peperangan itu berlanjutan sampailah malam hari, dah gelap, mungkin peperangan tak boleh diteruskan, maka perlu dihentikan. Saat-saat tersebut dah hampir-hampir nak menang. So kita perlu teruskan habis, jangan berhenti. Maka seorang ini berdoa, seorang Nabi ini berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah kau hentikan masa ini saat ini sehingga kami tidak dapat mengecapi kemenangan. Biarlah apa yang berlaku ini, matahari yang bergerak ini dipanjangkan sedikit. Kalau kita lihat, kalau kita nak doa dengan doa yang sama boleh. Persoalannya sama ada doa kita nak diterima oleh Allah ataupun tidak. Kerana kalau kita nak nilai diri kita dengan seorang Nabi, mungkin tak setanding. Maka itu kita berfikirlah sama ada layak ke tidak untuk kita meminta sesuatu ataupun kita bersabar di atas sesuatu ujian. Tapi kembali pada Nabi ini, dia meminta kerana ada sebabnya, dan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pemurah mengizinkan perkara tersebut. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Allah tahan matahari itu daripada bergerak sampailah mereka dapat kemenangan tersebut. Dah asar tu kalau patutnya sejam tempoh ni dah gelap, tapi Allah tahan matahari itu sampai tidak gelap, sampai tidak terbenam, sehinggalah siang itu berpanjangan dan mereka dapat terus berperang dan menang dalam peperangan tersebut. Poin ceritanya adalah selepas ini dah menang, bukan cerita pada yang pertama tadi. Cerita pada pertama mungkin kita boleh lihat fakta-fakta daripada sudut kenapa ya Nabi ni tahan golongan-golongan ini, adalah fakta-faktanya. Kenapa ya matahari itu patut nak terbenam, biarlah besok kan ada hari yang kedua, esok masih ada, boleh je berperang lagi, tak ada masalah. Tapi Nabi itu doa juga, dan kalaupun dia dah doa, Allah boleh saja untuk tak izinkan. Kenapa ya Allah izinkan juga? Itu satu bab yang lain, itu bukan bab besarnya dekat dalam tajuk ini. Tajuk ni ataupun tajuk as-sidq ini ada dalam perenggan kedua hadis ini. Dah menang, fajumi al-ghanaim, dihimpunkan harta-harta rampasan. Sebelum saya teruskan, saya perlu beri sedikit saja caveat ni, sesuatu maklumat tambahan. Waktu sebelum zaman Rasulullah, apa saja peperangan ini disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi dihalalkan 5 perkara. Antaranya umat terdahulu tidak dihalalkan harta-harta rampasan, Rasulullah dihalalkan harta rampasan untuk ambil, untuk manfaatkan, makan dan sebagainya. Umat terdahulu bila mereka pergi berperang dan kalau menang, apa saja harta rampasan yang mereka terima daripada pakaian-pakaian perang lah, daripada binatang-binatang tunggangan ke, atau apa saja harta emas, perak dan sebagainya, tidak boleh dimanfaatkan, sama ada dibuang atau apa saja. Tapi dalam hadis ini gambarannya adalah bila dah dikumpulkan, fajaat yakni an-nar, Allah takdirkan, macam mana keadaannya saya tidak pasti, tapi Allah takdirkan pada masa tersebut harta-harta tu bila dah dikumpulkan, semua dah menang, letak di suatu tempat longgokkan, kemudian datanglah seunggun api makan harta-harta tersebut. So imagine kalau harta tu berbentuk binatang, bila dah kena api, hangus, terbakar, nak makan pun dah tak sedap.
dah tak boleh nak dimanfaatkan lagi. Barang-barang yang lain semua dah tak berguna lagi bagi semua umat yang berperang pada masa tersebut. Dan ini normal. Kalau mungkin hari ini kita mungkin akan kecewa, apa ni, aku dah kerja penat-penat, tak dapat apa yang sepatutnya, balasan yang sepatutnya. Tapi ini berlaku pada zaman dahulu dan mereka redha. Cuma pada masa tersebut, api bila nak makan tu disebut litakulaha falam tat'amha, tapi api tu tak makan harta rampasan tersebut. Nabi sebagai seorang Nabi, dia tahu kenapa harta tu tidak makan api tu tidak makan harta rampasan tersebut, kerana ada di kalangan yang pergi berperang telah pun menyembunyikan harta rampasan. Ini disebut dalam hadis, inna fikum ghulula, ada di kalangan kamu yang sembunyikan harta-harta rampasan tadi. Falyubayni, aku nak cari siapa yang menyembunyikan harta ni, kita baiat. Baiat ni, cara baiat dulu adalah dengan berjabat tangan. So handshake begini ke begini ke begini ke. Hari ni, dalam situasi hari ni, mungkin yang berjabat tangan tu kena elakkan, tapi itulah cara suatu masa dahulu. Falyubayni min kulli qabilatin rajul. So kalau kita lihat ada perjanjian kan, ada handshake tu, begitulah. Setiap kabilah yang ikut berperang tu, seorang ketuanya datang jumpa dengan Nabi tersebut, handshake atau berjabat tangan. Kemudian pada saat tersebut, Nabi tu dengan ilmu yang dia ada, dengan kepakaran yang dia ada, dia mengetahui kabilah orang tersebut, yang lelaki yang mewakili kelompoknya, ada tidak yang mencuri ataupun menyembunyikan harta tersebut. Perkara ini dibincangkan dalam kitab-kitab syarah Riyadhus Salihin atau hadis ini. Kebanyakannya ataupun hampir kesemua yang saya lihat menyebut ini bukan sesuatu disebut sebagai ilmu ghaib. Bukan bermaksud saya kalau jumpa anda, saya salam dekat anda, saya boleh tahu apa yang ada dalam hati anda. Bukan. Dia bukan bermaksud kita ini ataupun menceritakan Nabi ini buat perkara tersebut untuk tahu sesuatu yang tersembunyi, tidak. Tapi dia lebih sesuatu yang fizikal. Kerana dibincangkan, kerana mungkin dengan pegang tangan tu boleh rasa seseorang itu tenang ataupun gemetar. Tangan kan menggigil, kalau menggementar, bila dipegang tangan boleh rasa ni seakan-akan ada sesuatu yang tidak kena. So begitulah yang berlaku. Bila kaum-kaum yang mungkin satu dua tu semua salam okey, tiba-tiba falaziqa yadu rajulin biyadi, seorang lelaki, seorang kabilah ni mewakili kabilahnya datang pegang Nabi tersebut, dan Nabi pun tahan. Nabi kata, fikumul ghulul, di kalangan kamu ada seorang yang menyembunyikan harta. Falyutabi'ni qabilat, maka hendaklah semua yang faltubayni qabilatuk, hendaklah semua yang ada di kalangan umat kamu, yang kabilah kamu ni datang berjumpa dengan aku untuk berbaiat. Semua datang 1, 2, 3, 4, datang beberapa orang, sehinggalah disebutkan ada di kalangan orang yang dah 2, 3 dah bersalaman tu, Nabi tersebut tegaskan, kat sini dah dapat detect siapa yang menyembunyikan harta tersebut. So saya ingat tegaskan, dia tidak dibincangkan oleh para ulama, ni bukan setakat ilmu ghaib saja, dia boleh berbentuk ilmu fizikal. Hari ni pun begitu. Kita jumpa seseorang, kadang-kadang ada kepakaran lah, dia belajar ilmu, dia boleh lihat orang ni kalau berbual dia asyik tengok atas saja, ni tanda-tanda dia berbohong. Atau dia berbual dia tak nak tengok dengan mata kita, dia tunduk bawah, tu mungkin ada tanda-tanda. So saya tak nak bincang tentang ciri-ciri orang yang berbohong ke atau sebagainya, tapi ini berlakulah kepada Nabi yang terdahulu. Bila dah dikenal pasti mana kelompok itu, so Nabi ni pun berkata, fi kumul ghulul, ada di kalangan kamu seorang yang menyembunyikan, maknanya dah kena pressure ni. Kalau awal tadi Nabi setakat umumkan, letaklah jumlah yang pergi berperang ni 500 orang. So ada 5 kabilah, semua kabilah seorang tu ada 100 orang. Ni jumlah anggaran aja. So kabilah pertama pergi salam, okey. Kabilah kedua pergi, kabilah ketiga, kabilah keempat. Letaklah kabilah kelima ni. Dah tinggal the last 100. So daripada yang 400 lain semua okey, kita tak ada masalah. Semua dah tertumpu kepada grup yang last ni, kabilah yang tinggal 100 orang ni. Daripada 100 orang salam sikit, mungkin berapa orang ni tinggal dapat kenal pasti, inilah 5-6 orang ni je yang mungkin di kalangan mereka ni ada yang menyembunyikan. So pressure bukan daripada Nabi ni, daripada semua yang ikut berperang. Apalah, kita nak balik ni dah penat, kita tak nak tunggu lagi kat sini, settle, get it over and done with, habiskan harta ni, kena makan dengan api, kita semua nak balik. Yang nak jumpa isteri ke, nak selesaikan apa kerja ke, itu yang nak buat. Tapi kerana ni berapa orang ni yang degil, ambil juga harta, maka tergendala kerja mereka. Maka dah lepas pressure ni, datanglah mereka-mereka yang sembunyikan harta ni. Faja'u bi ra'sin mithli ra'si baqaratin minadh dhahab. Dia datang, dia bawa, dia dah kena pressure ni, dia bawa sesuatu bentuk kepala
sebesar kepala seekor lembu diperbuat daripada emas. Saya tak tahu macam mana nak describekan lagi. Bayangkanlah, bayangkan ada kepala lembu bentuk daripada emas besar macam itu letak. Ni bukan kepala yang kecil-kecil, ni kepala yang besar. Kalau ikut timbangannya entah berpuluh kilo emas. Satu emas tu gram je dah $60-70. Kiralah sini kalau dah 1 kilo berapa puluh jumlahnya. So inilah dibawakan. Fawada'aha faja'atin nar fa'akalatha. Dibawakan, letak dekat situ, barulah api tersebut makan harta yang ada dan semuanya lebur. So kalau kita sebut emas tadi, kalau mula kita sebut binatang lah, api biasa-biasa je bakar daripada arang boleh hangus binatang tersebut. Tapi kalau api emas ni, saya rasa api yang kuat ni. Ni yang ada depan ni api yang kuat, semua saksikan dan semua habislah. Nabi menyebut falam tahillul ghanaim li ahadin qablana thumma halallahu lana al-ghanaim lamma ra'a dha'fana wa ajzana fahallaha lana. Nabi umat-umat sebelum kamu semua tak dibenarkan, tak dihalalkan untuk mendapat harta-harta rampasan ini. Kemudian Allah halalkan kepada kita bila melihat kelemahan kita, kekurangan kita, kedaifan kita, maka Allah halalkan kepada kita harta rampasan tersebut. Poinnya adalah pada peranan yang mengikuti peperangan tersebut. Mereka-mereka ini boleh sahaja untuk mengambil harta dan kemudian pulang, atau apa saja mereka cuba untuk lakukan, ataupun mereka boleh untuk mengaku bersalah dan terima mungkin marah ke daripada teman-teman yang lain dan kemudian insaf, taubat dan teruskan kehidupan. Ataupun lebih awal daripada itu, mereka seperti yang ramai yang lain boleh saja untuk tidak ambil harta ataupun dalam bentuk yang umum, berlaku jujur dalam apa jua bentuk perintah dan arahan. Dan ini pengajaran kepada kita sebagai penutup untuk kita ingatkan, dalam kehidupan kita hari ini kita tidak hidup sendirian. Apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, kita hidup secara berkelompok, secara berkumpulan, secara bermasyarakat. Ada kalanya kita ini yang menetapkan arahan, ada kalanya atau mungkin biasanya kita yang menerima arahan. Apapun keadaannya, perintahnya, ajarannya, pengajaran daripada hadis ini adalah kita berlaku jujur dalam kita memberi dan menerima arahan, khususnya apabila dia melibatkan sesuatu keuntungan kepada kita, dalam masa yang sama melibatkan kekurangan ataupun kerugian besar kepada orang lain. Kita aja yang untung, orang lain yang rugi. Itu yang perlu sangat-sangat kita ambil perhatian. Penting untuk kita berlaku jujur dalam kehidupan seharian kita. Hari ini kita diuji dengan ujian wabak yang ada. Kita diberi perintah, pelbagai perintah. Ada kala kita lihat perintah-perintah tersebut pelik, tak masuk akal, menyusahkan, merumitkan. Ada kalanya kita ingin jalan mudah yang lain, yang supaya kita dapat nikmat lebih dan orang lain rugi. Ini semua peringatan yang perlu kita ambil perhatian melalui hadis ini, kerana semua yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Pasti ada kesan sampingan yang kadang-kala membawa mudarat, kalau tidak pun kepada kita, pada orang-orang yang berada di sekitaran kita. Dan ini perlu sangat kita sebagai umat Islam pelajari dan ambil perhatian. Kita lihat hadis ini mengingatkan kepada kita apa yang berlaku. Orang-orang yang berada di zaman tersebut, ada di kalangan mereka Nabi, boleh memberi peringatan on the spot, secara khusus pada masa tersebut, untuk ubah, untuk tinggalkan kesilapan, untuk teruskan kehidupan dalam keadaan yang baik. Kita tak ada Nabi, tak ada orang yang nak ingatkan kita bila kita dah melakukan kesilapan. Tak ada wahyu yang datang daripada Allah. Bayangkan kita telah melakukan kesilapan dan kita ingat kita terlepas, dan kita terus menerus dalam kehidupan tersebut. Kita dapat nikmat, orang lain rugi, biarlah kita terus menerus, dan tak ada yang nak ingatkan kita supaya kita insaf dan taubat. Bilakah yang akan kita dapat merasai kesan daripada perbuatan kita? Mungkin tidak di dunia, tapi yang kita takuti apabila kita mati kelak dan kita dihadapkan di hadapan Allah. So inilah peringatan kita, ada kesempatan ni untuk kita perbaiki. Kalau ada yang tidak jujur dalam kehidupan kita, dalam menerima atau memberi arahan, inilah masanya untuk kita perbaiki diri kita. Inilah peringatan-peringatan. Kita tak jumpa Nabi yang disebut di sini, kita tak jumpa Rasulullah, tapi peringatan dia kekal sampai ke hari ini untuk kita perbaiki dan untuk kita selamatkan diri kita daripada segala bentuk musibah. Kalau tidak di dunia pun, musibah yang lebih kekal abadi di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.